Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan sistem pendidikan tinggi percuma di negara Brazil untuk subjek falsafah sains Islam di bawah Prof. Dr. Muhammad Radi Ibrahim. Seterusnya adalah senarai ahli kumpulan kami, iaitu terdiri daripada 6 orang. Yang pertama, Muhammad Farhan bin Abdul Karim. Yang kedua, Muhammad Abdullah bin Muhammad Karim. Yang ketiga, Nabiha Atikah binti Muhammad Hanas. Yang keempat, Alia Najahan binti Arsalan Hakim. Yang kelima, Bazlin binti Muhammad Ghani. Dan yang terakhir, diri saya sendiri iaitu Nur Husna binti Razali. Di dalam slide pembentangan kami ini mengandungi 9 isi kandungan yang mana yang pertama adalah berkenaan pengenalan, kedua sejarah polisi pendidikan percuma dibentuk, ketiga sumber dana di Brazil, keempat kos yang perlu ditanggung pelajar, yang kelima kualiti pendidikan tinggi dan ranking, yang keenam dana untuk penyelidikan sains, yang ketujuh status sains dan teknologi mara, yang ke-8 cabaran dihadapi dan yang terakhir adalah pelajaran ataupun cadangan bagi penambahbaikan pengajian tinggi di Malaysia. Sebelum kita bercerita secara lebih mendalam berkenaan pendidikan tinggi di negara Brazil, sebaiknya kita mengenali dulu negara Brazil secara ringkas. Brazil merupakan negara terbesar di Amerika Latin dan juga negara terbesar di dunia dengan populasi penduduk hampir 210 juta orang. Bahasa rasmi yang dituturkan oleh penduduk negara Brazil adalah bahasa Portugis yang mana sebanyak 98% penduduk menuturkannya. Brazil ni dia bukan sahaja memiliki beberapa universiti yang berprestij, tetapi mereka juga lebih bersedia terutamanya di dalam bidang pendidikan daripada negara-negara lain. Hal ini terbukti kerana pada tahun 1960-an, negara ini melancarkan program ijazah siswazah secara besar-besaran. Seterusnya, universiti ataupun pendidikan tinggi di negara Brazil sama juga seperti di negara Malaysia yang mana mereka juga memiliki universiti awam, universiti swasta dan universiti Katolik. Strukturnya terdiri daripada universiti, fakulti dan institusi terpencil. Tujuan pendidikan tinggi di Brazil adalah untuk menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan kaunseling. Walaupun pada awalnya penyelidikan hanyalah berlaku di universiti awam sahaja. Universiti di Brazil juga menawarkan khusus latihan pendek ataupun short sem dalam pelbagai mata pelajaran. Tujuan mereka yang lain adalah berkhidmat untuk penduduk serta masyarakat setempat dan juga bagi penduduk warga asing. Pendidikan tinggi swasta telah pun meningkat secara mendadak dalam tempoh 20 tahun yang lalu yang mana telah mewujudkan kekosongan baru untuk 300,000 pelajar bagi mendaftar di universiti swasta tersebut. Itu sahaja daripada saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Najahan binti Arsalan Hakim. Baik. Saya akan menyambung pembentangan yang telah dibentangkan oleh rakan saya sebentar tadi iaitu mengenai sejarah polisi pendidikan percuma dibentuk. Bagaimana pendidikan yang percuma ni boleh terbentuknya di Brazil. Kita lihat. Yang pertama, kita tengok sejarah-sejarahnya, pendidikan dan budaya di Brazil ni telah bergerak ke hadapan pada tahun 1808 apabila keluarga diraja Portugis telah melarikan diri dari pencerobohan tentera Napoleon. Raja Chow pada waktu itu dia telah mencipta sejumlah besar sekolah, beberapa sekolah dah dan institusi saintifik, perpustakaan awam yang pertama, beberapa sekolah pengajaran teknikal dan latihan profesional dan juga kursus universiti pertama di Rio de Janeiro dan Bahia. Dasar pendidikan Raja Chow pada waktu itu dia telah memfokuskan pada tahap pendidikan yang lebih tinggi
dan dia telah mengabaikan persekolahan pada peringkat rendah. Okey. Apa yang terjadi? Kemudiannya, perlembagaan pada 1824 pada tahun itu telah menjamin pendidikan rendah yang percuma kepada semua rakyat dan negeri. Telah mewujudkan sekolah awam peringkat asas di bandar, pekan dan kampung. Okay, kenapa dia mewujudkan pendidikan rendah yang percuma? Okay, supaya semua rakyat di Brazil ni mampu untuk bersekolah, mampu untuk masuk ke sekolah supaya dia boleh berada di peringkat yang paling pendidikan mereka lebih maju. Okay, sebab itulah kerajaan dia telah memberikan pendidikan yang percuma kepada rakyat pada peringkat rendah. Okay, untuk menjamin semua rakyat boleh bersekolah, boleh menuntut ilmu pada waktu itu. Kemudian pihak negeri dia telah memperkenalkan sistem pendidikan asas dan dia telah isytiharkan Akta Tambahan pada tahun 1834. Okay, akta ni dia telah memberikan wilayah kuasa untuk menentukan undang-undang untuk pendidikan rendah. Kemudian menolak kewajipan kerajaan untuk memberikan pendidikan percuma untuk semua. Okay, maksudnya kat sini, okay, pada tahun 1834 ada satu akta tambahan. Dalam akta tu dia telah letak kerajaan tak wajib untuk bagi pendidikan percuma untuk semua. Ini bermaksud rakyat tak ambil pendidikan percuma tu. Rakyat tak ambil pendidikan percuma tu, dan rakyat juga boleh mengambil boleh masuk ke sekolah swasta. Okay, maksudnya pendidikan percuma adalah tidak wajiblah untuk diambil oleh semua orang. Tetapi pendidikan peringkat rendah adalah wajib. Okey. Seterusnya, pendidikan percuma ini telah termaktub dalam Perlembagaan Brazil dan dia telah semakin meluas ke peringkat pengajian yang lebih tinggi. Okey, pada tahun 1920-an dan 1930-an, universiti pertama telah diwujudkan di Rio de Janeiro, Minas Gerais, Porto Alegre dan Sao Paulo. Okay, Universiti Brazil yang pertama ialah Universiti Sao Paulo. Dan universiti ini dia telah dicipta dengan sokongan dan input sarjana Perancis dan Jerman mengikut model Perancis. Okey. Kemudian, adanya perlembagaan baru, adanya undang-undang baru telah diisytiharkan pada tahun 1934 yang menggabungkan kemajuan yang ketara ke dalam sistem pendidikan, iaitu dia telah letaklah supaya pendidikan di Brazil ni semakin maju. Okay. Kemudian pada tahun 1940-an hingga kini, sistem pendidikan di Brazil adalah tertumpu pada aspek profesional pendidikan. Okay, pada waktu ini, pendidikan di Brazil mengikut struktur ni 5 tahun sekolah rendah, 4 tahun sekolah menengah rendah, 3 tahun sekolah menengah tinggi dan juga di peringkat universiti. Okey. Itu saja daripada saya. Saya teruskan dengan rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabiha Atika binti Muhammad Hanas, ingin menerangkan tentang sumber dana di negara Brazil. Baiklah. Okey, seterusnya, ekonomi Brazil adalah terbesar ke-8 di dunia mengikut KDNK dan terbesar ke-7 mengikut pariti kuasa beli. Okey, seperti kita tahu pada tarikh 24 Januari 2006, Dewan Perwakilan meluluskan proposal pindaan perlembagaan yang mewujudkan dana untuk membangunkan pendidikan asas dan penghayatan profesion perguruan untuk memulai pendidikan dasar tadika prasekolah, tadika prasekolah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Okey, selain itu, FUDAM juga dibuat berkesan selama 14 tahun dan telah dilaksanakan secara berangsur-angsur. Ianya dibentuk dengan peruntukan 20% sumber dari cukai negeri, persekutuan dan juga membahagikan di setiap negeri dan pemandaran sebanding dengan jumlah pelajar yang berdaftar. Okey, seterusnya, FUDAM ni dia juga memerlukan komitmen berjumlah R2 miliar pada tahun pertama
dan R2.9 miliar pada tahun kedua dan R3.7 miliar pada tahun ketiga dan R4.5 miliar pada tahun keempat dan secara berturut-turut. Okey, ianya memperluaskan pemerataan pembiayaan yang diperkenalkan di bawah FUDEF ke sekolah menengah dan pendidikan prasekolah untuk memastikan pembiayaan pendidikan dasar untuk semua pelajar di Brazil. Okey, FUDEF juga dia meningkatkan jumlah dana persekutuan yang ditujukan untuk pendidikan asas sebanyak 10 kali. Ianya juga menyuntik dana baru ke semua peringkat pendidikan asas dan peruntukan sumber untuk program yang diasaskan kepada belia dan orang dewasa. Okey, tujuan utama FUDEP ni adalah untuk terus mengagihkan sumber-sumber yang berkaitan dengan pendidikan di seluruh negara dengan mempertimbangkan pembangunan sosial dan ekonomi wilayah. Kerajaan Persekutuan menyediakan dana tambahan yang disasarkan kepada wilayah di mana pelaburan setiap pelajar berada di bawah nilai minimum untuk setiap tahun. Ianya juga memperuntukkan dana mengikut jumlah pelajar dalam pendidikan asas berdasarkan data banci sekolah dari tahun sebelumnya. Selain itu, Majlis Persekutuan Negeri dan Pemadaran diberikan kuasa Kementerian Pendidikan dan memberikan pemantauan dan kawalan pengedaran, pemindahan dan penggunaan sumber program. Okey, baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Nishan binti Arslin Hakim. Saya akan menyambung apa yang telah dibentangkan oleh rakan saya pada sebelum ini mengenai kos yang perlu ditanggung oleh pelajar. Apakah kos yang pelajar kena tanggung untuk belajar di universiti di Brazil ini? Okey. Kita bahagikan kepada kos untuk yuran pengajian dan juga kos bagi cara hidup. Untuk kos yuran pengajian, kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu untuk institusi awam dan juga institusi swasta. Bagi institusi awam, tiada kos yang perlu dibayar oleh pelajar. Tiada apa-apa kos yang perlu dibayar. Ingat tu? Kenapa? Dalam Undang-Undang nombor 9.934 pada 20 Disember 1996, dia kata bahawa pendidikan rendah di Brazil adalah percuma di semua sekolah negeri dan wajib untuk semua warga negara yang berumur antara 17 hingga 14 tahun. Pendidikan menengah pula tidak wajib tetapi ianya masih percuma. Kemudian, sistem pendidikan tinggi di Brazil telah tetapkan yang yuran pengajian adalah percuma untuk warga negara Brazil dan juga untuk pelajar antarabangsa. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan Brazil juga telah dikukuhkan hak untuk pendidikan awam ni adalah percuma sehinggalah peringkat ijazah dan juga lepas dari ijazah, iaitu daripada peringkat diploma, ijazah, daripada sekolah rendah hinggalah ke peringkat PhD. Semuanya kerajaan tanggung. Kita boleh lihat dalam ni, dalam Brazil punya education policy ni telah termaktub undang-undangnya mengenai kerajaan telah membiayai kos-kos untuk pendidikan di Brazil. Seterusnya kita tengok pada institusi swasta. Untuk institusi swasta ada pembiayaan yang sendiri, kena keluarkan kos sendiri, dan dia tidak percuma. Jumlah charge di institusi swasta adalah berbeza-beza dan kebiasaannya harganya antara 11,300 Brazil hingga 55,050 Brazil, iaitu di antara kalau duit Malaysia RM9,813 dan hingga RM47,809 setahun. Ini bergantunglah kepada institusi tu kan. Kita pilih institusi swasta. Tapi kalau institusi awam, ini tidak perlu dibayar. Kerajaan tanggung semua. Jadinya pendidikan adalah percuma di Brazil 100%. Untuk
kos sara hidup pula. Kerajaan tidak menanggung kos sara hidup. Kerajaan hanya menanggung yuran untuk belajar. Jadi kos sara hidup tidak termasuklah. Okay? Seperti pengangkutan, penginapan, kos makanan, macam tu. Okay, seterusnya kita tengok kualiti pendidikan tinggi dan juga ranking di pendidikan tinggi di Brazil. Okay. Kita boleh lihat dalam gambar rajah ni, ada kedudukan bagi universiti di Brazil oleh Times Higher Education Ranking tahun 2022, itu tahun ni. Kemudian Shanghai Jiaotong University Ranking tahun 2021, Top Universities Ranking tahun 2022, US News and World Report Ranking tahun 2021. Yang mendapat tempat, yang pertama University of Sao Paulo. Dia mendapat dalam PHE Ranking 201. Kemudian diikuti oleh Unicamp, Federal University of Minas Gerais, University of Rio Grande do Sul dan lain-lain lah. Brazil ni adalah satu, dia menawarkan standard yang tertinggi dalam pendidikan tinggi, kan, universiti dalam dekat Amerika Selatan. Antara universiti yang terbaik ataupun universiti terbaik di Amerika Selatan, 8 daripadanya adalah di Brazil. Kemudian Brazil juga dia ada Brazil berada dalam kedudukan QS dunia QS sebanyak 22 kali. Dan biasanya di kedudukan yang teratas adalah University of Sao Paulo, Brazil. Seterusnya kita tengok bagi top universiti dalam ranking dalam Amerika Latin. Brazil telah mendominasi kedudukan serantau iaitu untuk Amerika Latin. Dalam QS Latin American University Ranking 2022. Universiti di Brazil ni adanya 95 institusi pengajian tinggi. Brazil ni telah tersenarai dalam 418 institusi yang ada dalam ranking tu. Dia jauh lebih banyak daripada negara lain. Ada 95 universiti daripada Brazil. Dan terdapat 4 universiti yang berada dalam kedudukan 12 yang teratas. Kita boleh tengok gambar rajah ni. Dalam QS Amerika Latin ni, tempat yang kedua adalah Universidad de Sao Paulo juga. Tempat yang ketujuh, Universidad Estadual de Campinas. Tempat ke-9, Universidad Federal do Rio de Janeiro. Dan yang terakhir, tempat ke-12, kita ada UNESP dan lain-lain lah. Dan ada 95 yang mendapat tempat dalam QS Amerika Latin ni. Maksudnya, kedudukan pengajian tinggi di Brazil ni tidak kurang hebat juga seperti negara-negara lain sebab dia berjaya menduduki ranking-ranking yang saya telah sebutkan tadi. Kemudian kita lihat pula. Ini adalah antara universiti yang mendapat tempat dalam ranking-ranking dunia. Yang pertama University of Sao Paulo. Ini pemandangannya. Kemudian Unicamp, the State University of Campinas. Kemudian Federal University of Rio de Janeiro. Dan Sao Paulo State University, UNESP. Tadi kita dah tengok pemandangan ni. Kita tengok satu-satu keempat-empat universiti tadi. Yang pertama University of Sao Paulo. University Sao Paulo ni adalah institusi awam di Brazil. Dia ditubuhkan pada tahun 1994 dan diselenggara oleh Kerajaan Negeri Sao Paulo. Ini bermaksud tiada pelajar yang perlu membayar yuran untuk belajar di universiti ini. Sebabnya dia diselenggara sepenuhnya oleh cukai negeri. Dalam sistem Brazil, pendidikan awam adalah percuma.
Kerana apa? Untuk dikekalkan kualiti tertinggi dalam pengajaran dan penyelidikan. Okay, benda ni lah yang menyokong sistem universiti awam di Brazil. Okay, seterusnya tengok the State University of Campinas. Okay, ni State of Campinas ni adalah salah satu daripada 3 universiti yang terbaik di Amerika Latin. Yang kita dah tengok tadi. Okay. Dia mendapat tempat kedua dalam ranking universiti paling keusahawanan di Brazil menurut Confederation of Junior Enterprises Brazil. Dan dia mendapat tempat keempat universiti yang paling lestari di Brazil dan dia adalah antara 100 universiti yang paling lestari dalam dunia dan dalam UI Green Metric World University Ranking dari Universiti Indonesia. Dia antara dapat tempat yang ke-100 antara ranking 100 yang teratas. Okay, seterusnya Federal University of Rio de Janeiro. Okay, untuk universiti ni, apakah kualiti dia? Kualiti dia universiti ni dia berfungsi dengan beberapa perusahaan nasional dan multinasional. Okay, beberapa daripadanya mempunyai kemudahan di kampus. Okay. UFRJ ni dia mewujudkan dan mengekalkan hubungan kerjasama dengan institusi dari seluruh dunia. Itulah kehebatan antara kehebatan universiti di Brazil ni kan, kualiti dia. Okay, seterusnya São Paulo State University UNESP. Okay, UNESP ni mula dia mengukuhkan dirinya sebagai universiti pendidikan dan juga universiti penyelidikan sejak 3 dekad yang lalu. Dia adalah telah menjadi institusi pendidikan Brazil yang paling cemerlang dalam penerapan universiti muda kan, berdasarkan Times Higher Education THE Young University Ranking. Okay, kalau kita boleh lihat macam tadi telah banyak ini adalah antara kualiti pendidikan tinggi di Brazil kita boleh lihat kan. Okay, kemudian apa? Dia punya yuran adalah percuma dan universiti di Brazil adalah mempunyai kualiti berbanding dengan negara lain. Terima kasih. Okay. Okay, terima kasih kepada sahabat saya Alia. Okay, tadi kita dah dengar daripada sahabat-sahabat tentang sejarah Brazil, sumber dana, kos yang perlu ditanggung oleh pelajar, kualiti pendidikan tinggi ataupun ranking kualiti pendidikan tinggi di Brazil. Sekarang kita akan tengok dana. Dana apa? Dana untuk penyelidikan sains. Okey, dana untuk penyelidikan sains ini, sokongan kewangan. Maksudnya dana lah daripada Majlis Kebangsaan Brazil untuk Pembangunan Saintifik dan Teknologi CNPq memuncak, maknanya mendapat dana yang paling tinggi pada 2016 iaitu sebanyak 600 juta dan pada 2021 dana tersebut berkurang sebanyak 218 juta. Maksudnya daripada 2016 ke 2021 dana tersebut semakin menurun. Apa yang menyebabkan semakin menurun? Kita akan tengoklah lepas ni apa yang menyebabkan dana tersebut semakin berkurang. Terdapat beberapa pembiayaan penyelidikan di Brazil berlaku melalui pelbagai sistem dan institusi pemupukan yang berbeza yang dikaitkan secara langsung atau tidak langsung dengan Kementerian Kerajaan Brazil. Pembiayaan institusi misalnya datang daripada dana negara untuk pembangunan saintifik dan teknologi VND-CT
Sesetengah universiti awam juga mempunyai agensi ataupun dana mereka sendiri yang diuruskan untuk tujuan menyokong kolej mereka ataupun institusi mereka berkenaan dengan penyelidikan dan pembangunan inovasi, teknologi dan sebagainya. Okey, di Brazil juga pada skala yang lebih kecil ataupun pembiayaan daripada inisiatif swasta datang daripada syarikat dan sektor perindustrian. Dalam kajian yang saya lakukan, terdapat beberapa institusi dan ataupun program utama yang menggalakkan penyelidikan dan inovasi di negara Brazil. Okay, kalau kita tengok, terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, iaitu yang pertama National Council for Scientific and Technological Development, CNQQ. Yang kedua, Coordination of Improvement of Higher Education Personnel, CAPES. Yang ketiga, State Research Foundation, FAP. Innova Funding Authority for Studies and Project, FINIP. National Economy and Social Development Bank, BNDES. Dan akhir sekali Innova Talent Program. Kita akan tengoklah satu-satu tadi, kita akan tengoklah satu-satu. Okay, yang pertama ialah National Council for Scientific and Technology Development, CNQQ. Apa dia? CNQQ ni ialah agensi yang paling lama bertapak di negara Brazil yang memacu sains. Ia adalah instrumen untuk pembiayaan penyelidikan Kementerian Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi ataupun MCTIC. Apa tugas dia? Tugas dia ialah tugas utama ialah untuk memupuk penyelidikan saintifik dan teknologi serta memberi inisiatif kepada pembentukan penyelidikan Brazil. Okay. Peranan dia juga ialah merumus dan menjalankan dasar sains, teknologi dan inovasi. Tindakannya menyumbang kepada pembangunan negara dan pengiktirafan penyelidikan di Brazil oleh komuniti saintifik antarabangsa. Salah satu bidang kecekapan utama agensi ialah untuk mempromosi dan memupuk inovasi teknologi. Okay, ia juga memberi beasiswa pengajian untuk pembentukan sumber manusia dalam bidang penyelidikan saintifik dan teknologi di universiti, institut penyelidikan, pusat pembentukan teknologi di Brazil ataupun di luar Brazil. Okay, yang kedua ialah Coordination of Improvement of Higher Education Personnel, CAPES. CAPES. Okay, apa dia ni? Objektif dia ialah untuk mengembangkan dan menyatukan pengajian siswazah dan pasca siswazah di negara Brazil, iaitu aktiviti yayasan termasuk beasiswa pengajian dan penyelidikan di institusi Brazil dan di luar maksudnya antarabangsa, penilaian program pasca siswazah dan promosi kerjasama saintifik antarabangsa. Maksudnya tadilah membuat penyelidikan di institusi Brazil ataupun di luar Brazil. Okey, seterusnya selain beasiswa pengajian asing, CAPES ini menawarkan insentif kewangan untuk projek di Brazil. Bidang yang mempunyai bilangan program pasca siswazah terbesar di negara ini ialah sains agraria, pentadbiran dan sains perekonomian, biodiversiti, pergigian, kejuruteraan serta pendidikan dan pengajaran. Okay, CAPES ni juga memupuk pembentukan awal ataupun pembentukan awal dan berterusan untuk pendidikan asas dalam format bilik darjah dan
jarak jauh. Okay, institusi itu adalah asas Kementerian Pendidikan ataupun dikenali sebagai MEC. Okay, seterusnya kita tengok yang ketiga, State Research Foundation, FAP. Okay, program asas mendorong dan memupuk penyelidikan dan inovasi saintifik dan teknologi untuk pembangunan setiap negeri serta menggalakkan pertukaran dan penyebaran sains dan teknologi. Okay, yayasan utama ialah Yayasan Penyelidikan Sao Paulo yang mempunyai belanjawan tahunan bersamaan dengan 1% daripada jumlah hasil cukai negeri. Okay, dua lagi agensi ataupun agensi penggerak penting ialah Yayasan Penyelidikan Rio de Janeiro dan Yayasan Penyelidikan Minas Gerais, iaitu salah satu penyelidikan yang berada di Brazil. Yang pertama tadi Sao Paulo, yang kedua penyelidikan Rio de Janeiro, yang ketiga ialah penyelidikan Minas Gerais. Ketiga yayasan ni berkaitan dengan FAP. FAP ni dikaitkan dengan Majlis Kebangsaan Yayasan Penyelidikan Negara, dan objektif FAP ni adalah untuk menyelaraskan kepentingan agensi negeri dengan lebih baik untuk memupuk penyelidikan. Okay, daripada 27 unit persekutuan Brazil, hanya satu sahaja yang tidak mempunyai asas penyelidikan negeri, iaitu FAP. Satu saja yang tidak mempunyai FAP ialah negeri Roraima. Wakil institusi di negeri, walau bagaimanapun, wakil institusi di negeri Roraima ni terus membincang cadangan mewujudkan program FAP. Okay, ini dipetik daripada salah satu dipetik daripada laman sesawang FAP, State Research Foundation, laman sesawang FAP. Okay, kita terus ke yang keempat ialah INAWA Funding Authority for Studies and Project, FINEP. FINEP ni menggalakkan, apa dia FINEP ni? FINEP ni menggalakkan pembangunan negara melalui pemupukan sains, teknologi dan inovasi secara terbuka dalam syarikat. Dalam syarikat, universiti, institut teknologi dan institut awam dan swasta yang lain. Okay, ini ialah syarikat awam yang dikaitkan dengan Kementerian Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi MCTIC. Dengan penglibatannya dalam merumus dan mendorong persekitaran teknologi Brazil, syarikat itu telah menetapkan dirinya sebagai pautan utama dalam rangkaian inovasi negara. Okay, menurut laman web FINEP juga, 15 dana sektor sedang aktif ataupun 15 dana aktif, 13 daripadanya ditujukan khusus untuk kesihatan, bioteknologi, perniagaan tani, petroleum, tenaga mineral, aeronautik, angkasa, pengangkutan, jalan darat ataupun air, sumber air, teknologi maklumat dan memfokuskan kepada undang-undang. Yang lain bersifat transversal, yang bermaksud bahawa sumber boleh digunakan untuk projek dalam mana-mana sektor ekonomi. Ini adalah untuk memfokuskan pada interaksi universiti syarikat dan dana infrastruktur untuk menyokong dan menambah baik infrastruktur institusi dan syarikat teknologi ICT. Okay, yang kelima ialah
National Economy dan Social Development Bank. Kenapa ada bank pula ni? Bank ni ialah merupakan instrumen utama negara untuk pembiayaan jangka panjang pelaburan dalam semua segmen ekonomi. Bank ini menawarkan syarat khas kepada syarikat mikro, kecil dan sederhana. Salah satu pelaburan BNDES ni memfokuskan kepada inovasi untuk meningkatkan daya saing perniagaan Brazil melalui pelaburan dalam tindakan berterusan atau SUTO untuk inovasi dalam produk dan proses. Okay, menurut BNDES ni, sokongan kewangan untuk projek penyelidikan dan pembangunan di Institut Teknologi dengan kerjasama syarikat bertujuan apa? Bertujuan untuk membawa pengetahuan akademik ke pasaran sekaligus merangsang pembangunan teknologi dan inovasi yang mempunyai kepentingan strategik kepada negara. Walau bagaimanapun, perancangan dan pengendalian mesti mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh banklah BNDES ni. Okay, yang terakhir ialah Innova Talent Program. Apa dia Innova Talent Program ni? Okay, Innova Talent Program ni ialah bertujuan untuk meningkatkan bilangan profesional inovasi berkelayakan yang aktif dalam sektor perniagaan Brazil. Ini adalah untuk inisiatif Konfederasi Industri Kebangsaan, singkatan CNI, yang dibangunkan untuk bertujuan untuk menggalakkan industri mengekalkan daya saingnya. Program ini memilih dan melatih pelajar, sarjana muda, graduan baru untuk apa? Untuk penyelidikan dan pembangunan. Okay, untuk menyertai program ni, syarikat mesti membentangkan projek inovasi di mana profesional terpilih akan membuat sumbangan yang berkaitan lah. Program Bakat Innova bekerjasama dengan CNPQ yang tadi, penyelidikan dan sains dan penyelidikan bekerjasama menyediakan beasiswa untuk projek inovasi terbaik yang dibentangkan. Okey, itu saja daripada dana sains dan sedikit tambahan maklumat berkaitan dengan institut yang berkaitan dengan yang terdapat di Brazil. Institut sains ataupun yang berkaitan yang terdapat di Brazil. Sekarang kita akan terus ke sahabat saya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan bin Abdul Karim, nombor metrik 22111159. InsyaAllah saya akan menyambung ahli kumpulan saya untuk membentangkan berkenaan topik status sains dan teknologi negara Brazil dan cadangan ataupun pelajaran untuk penambahbaikan pendidikan tinggi di Malaysia. Saya sharekan slide terlebih dahulu. Baiklah, mari kita teruskan. Saya besarkan slide, takut agak kecil.
Status sains dan teknologi negara Brazil. Sains dan teknologi Brazil telah mencapai kedudukan yang signifikan di arena antarabangsa di dekad terakhir. Brazil hari ini mempunyai organisasi sains dan teknologi yang maju. Penyelidikan asas banyak dijalankan di banyak universiti dan pusat penyelidikan dan institusi dan beberapa institusi swasta, terutamanya di kawasan bukan keuntungan non-profit, badan bukan kerajaan. Lebih daripada 90% pembiayaan untuk penyelidikan asas berasal dari sumber kerajaan. Kita pergi pada slide yang seterusnya. Pada tahun 2015, terdapat 6 organisasi berkaitan sains dan penyelidikan. Yang pertama, Institut Matematik Tulen dan Gunaan. Yang kedua, Institut Pembangunan Lestari Hutan Amazon. Yang ketiga, Pusat Penyelidikan Tenaga dan Bahan Negara. Yang ketiga, Pusat Pengajian Pengurusan dan Strategik. Yang keempat, Rangkaian Pengajaran dan Penyelidikan Nasional. Yang keenam, Syarikat Penyelidikan dan Inovasi Industri Brazil. Baik, kita teruskan ke slide yang berikut. Brazil merupakan pengeluar kapal terbang ketiga terbesar di dunia. Brazil juga merupakan sebuah negara yang mempunyai ekonomi terbesar di Amerika Latin. Ekonomi ke-8 terbesar di dunia pada kadar tukaran pasaran dan yang ke-7 terbesar dari pariti kuasa beli menurut tabung kewangan antara dunia. Penyelidikan teknologi di Brazil banyak dilakukan di universiti awam dan institut penyelidikan, tetapi lebih 73% dana untuk penyelidikan asas masih datang dari sumber kerajaan. Antara pusat-pusat teknologi yang terpenting di Brazil ialah Institut Oswaldo Cruz, Institut Butantan, Pusat Teknikal Aeroangkasa Tentera Udara, Perbadanan Penyelidikan Pertanian Brazil dan INPE. Agensi Angkasa Brazil memiliki program angkasa lepas yang paling canggih di Amerika Latin. Penuh dilengkapi kenderaan pelancaran, tapak pelancaran dan penghilangan satelit. Brazil merupakan satu daripada 3 buah negara Amerika Latin yang mempunyai makmal sinkroton yang berfungsi sebagai sebuah kemudahan penyelidikan fizik, kimia, sains bahan dan sains kehidupan. Alhamdulillah, selesai untuk status sains dan teknologi. Okey, terima kasih kepada sahabat saya iaitu Farhan. Okey, sekarang kita akan tengok kepada cabaran yang dihadapi. Cabaran yang dihadapi oleh negara Brazil dalam sistem pendidikan. Okey. Setelah saya merujuk kepada artikel-artikel, terdapat 3 cabaran yang dihadapi oleh negara Brazil dalam sistem pendidikan. Yang pertama terbahagi kepada 3 iaitu faktor global, pembaharuan sistem pendidikan. Yang ketiga ialah faktor kerajaan. Kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama ialah faktor global. Faktor global ni ialah sebagaimana yang kita sendiri alami. Semua negara alami iaitu pandemik COVID-19. Okay, di negara Brazil ni sebagai tindak balas kepada pandemik COVID-19, kebanyakan sekolah di negara Brazil ditutup untuk sebahagian besar pada tahun 2020 hingga ke tahun 2021 pertengahan. Secara keseluruhan, anggaran mendedahkan bahawa sekolah ditutup selama 40 minggu semasa krisis pandemik 19.
Okey. Kenyataan ini saya ambil daripada laman sesawan rasmi UNESCO. Walaupun dalam talian dan lain-lain bentuk pengajaran jarak jauh dibangunkan sebagai tindak balas, perbezaan dalam asas isi rumah kepada internet, kapasiti ibu bapa untuk memberikan sokongan kepada anak-anak mereka, ditambah pula dengan jurang antara sistem sekolah dalam keupayaan mereka untuk melaksanakan tindak balas pendidikan yang berkesan semasa krisis, bermakna bahawa pelajar ataupun individu daripada latar belakang yang kurang bernasib baik dan sekolah sering terlepas peluang pembelajaran yang penting. Ini juga menyumbang kepada pembesaran jurang antara pelajar dengan peningkatan kadar keciciran dalam pembelajaran. Okay, walau bagaimanapun UNESCO walau bagaimanapun menurut UNESCO kesan COVID-19 ini bukan sahaja dilihat dalam hasil pembelajaran, namun UNESCO melihat berkurang ataupun penjarakan sosial mempunyai kesan negatif juga terhadap kesejahteraan keseluruhan pelajar ataupun individu, dihalang daripada pergi ke sekolah dan terpaksa tinggal di rumah, meningkatkan risiko pemakanan yang buruk dalam kalangan anak-anak ataupun pelajar ataupun penuntut universiti. Potensi pendedahan mereka kepada keganasan rumah tangga serta meningkatkan tahap tekanan dan kebimbangan dalam kalangan golongan muda. Manakala dalam laporan Organization of Economic Cooperation and Development OECD, dalam laporan OECD ni ada menyebut pencabaran utama yang lain ialah ketika membuka semula sekolah di bawah langkah-langkah penjarakan fizikal dan protokol kebersihan baharu, melaksanakan pelan pemulihan pembelajaran untuk pembelajaran yang mengalami gangguan pembelajaran dan menyediakan sokongan sosial emosi kepada individu ataupun penuntut pelajar yang mengalami tekanan ataupun yang mengalami gangguan ketika pandemik COVID-19. Itu cabaran yang pertama. Cabaran yang kedua ialah pembaharuan menengah atas. Apakah yang dikatakan pembaharuan sistem pendidikan? Pembaharuan sistem pendidikan khusus ditujukan kepada pembaharuan menengah atas. Okay, kita tengok apa yang dikatakan pembaharuan sistem pendidikan menengah atas ini. Okay, pembaharuan besar pendidikan menengah atas telah dipersetujui pada tahun 2017 dan kini sedang dilaksanakan mengikut daripada laporan Setli. Menurut laporan beliau, pelajar akan mengikuti program teras biasa iaitu termasuk bahasa Portugis dan matematik wajib dalam semua tahun, bersama pilihan dalam satu ataupun lebih iaitu dari program bahasa matematik, sains mula jadi, sains sosial ataupun sains manusia, latihan teknikal dan profesional. Pendidikan vokasional bukan lagi landasan yang berasingan, sebaliknya telah menjadi komponen pilihan pengajian menengah atas. Pembaruan itu mengurangkan bilangan mata pelajaran wajib diajar setiap tahun sepanjang 3 tahun pendidikan menengah atas dan secara beransur-ansur meningkatkan masa kelas dengan sekolah perlu mencapai 1000 jam tahunan menjelang 2022. Dalam laporan tersebut juga menyatakan sehingga 1800
1,800 daripada jumlah jam yang membentuk jam atas pendidikan menengah akan meliputi BNCC dan sekurang-kurangnya 1,200 jam akan digunakan untuk menampung laluan pilihan pelajar memilih untuk meneruskan mengikut ketersediaan program yang ditawarkan di sekolah. Menurut laporan Katli juga, pendekatan ini menawarkan kelebihan yang besar yang mesti ditetapkan bersama risiko bahawa tahap pemilihan akan sangat bergantung kepada sumber yang tersedia di sekolah. Melihat masa depan, cabaran utama termasuk penggunaan waktu pengajaran tambahan, struktur program vokasional yang tepat serta latihan guru. Okey, cabaran yang seterusnya ialah faktor kerajaan, iaitu kerajaan Brazil gagal menangani kesan besar pandemik COVID-19 terhadap pendidikan di negara tersebut, yang mana yang menyebabkan berjuta-juta kanak-kanak ataupun individu kurang ataupun tiada akses ke sekolah. Ini pernyataan yang saya ambil daripada Human Rights Watch pada dalam laman rasmi, laman sesama rasmi. Di peringkat global, penutupan sekolah ditambah pula dengan kehilangan pendapatan dan pekerjaan keluarga hampir pasti akan membawa kepada kadar keciciran sekolah yang lebih tinggi, lebih banyak buruh kanak-kanak, lebih banyak ketidakamanan makanan dan peningkatan pendedahan kepada keganasan eksploitasi untuk kanak-kanak. Ada satu daripada United Nation Education Scientific dan Pertubuhan Kebudayaan UNESCO melaporkan ia memberi amaran bahawa kadar keciciran yang lebih tinggi akan memberi kesan jangka panjang kepada kanak-kanak dan ekonomi, mengakibatkan gaji yang lebih rendah dan kualiti hidup yang berkurangan. Manakala menurut Dana Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF, 5 juta kanak-kanak berumur antara 6 hingga 17 tahun di Brazil tidak mendapat akses kepada pendidikan pada November 2020. Keadaan terburuk dalam 2 dekad dan lebih daripada 4 juta daripada mereka telah mendaftar di sekolah tetapi tidak mempunyai pembelajaran jarak jauh atau kelas bersemuka pada tahun 2020. Tambahan, masalah pendidikan utama yang dihadapi oleh pemerintah Brazil adalah rendahnya kesedaran ibu bapa akan pentingnya pendidikan formal bagi anak-anak mereka di Brazil. Banyak keluarga daripada golongan miskin yang tidak memilih untuk menyekolahkan anaknya, malah lebih kepada menyuruh anak-anak mereka untuk membantu ibu bapa mencari nafkah ataupun pendapatan keluarga. Namun walau bagaimanapun, pihak kerajaan telah membuat beberapa program ataupun inisiatif untuk menangani masalah ni. Antara contohnya, kerajaan Brazil telah membuat beberapa program, iaitu salah satunya Bolsa Escola, yang mana Bolsa Escola ni ibu bapa yang membiarkan anak-anak mereka sekolah menerima tunjangan daripada pihak kerajaan ataupun pemerintah. Dan ada juga program seperti Fundef, yang mana ibu bapa menerima dana pemerintah sesuai dengan jumlah-jumlah
dengan jumlah anak yang disekolahkan. Maksudnya kerajaan memberi dana kepada ibu bapa untuk disekolahkan anak mereka. Itu sahaja cabaran-cabaran dalam sistem pendidikan di Brazil. Kita akan teruskan pula kepada sahabat saya iaitu Farhan yang akan membentangkan cadangan untuk penambahbaikan pengajian tinggi di Malaysia. Saya serahkan kepada sahabat saya Farhan, dipersilakan. Rekod petak ni. Stop recording. Berdasarkan dapatan hasil kajian ataupun hasil rujukan kami untuk negara Brazil, terdapat 3 pelajaran ataupun cadangan yang boleh diambil untuk menambah baik pengajian tinggi di Malaysia. Yang pertama, mengenakan cukai yang tinggi kepada syarikat besar untuk mewujudkan pendidikan tinggi percuma seperti di Brazil. Seperti yang kita sedia maklum, di Malaysia, pendidikan percuma hanya pada peringkat rendah dan juga menengah. Untuk pendidikan peringkat tinggi, tidak percuma. Tetapi yuran diberikan, dikatakan agak sederhana dan mampulah. Tapi masih lagi banyak pelajar-pelajar IPTA ataupun IPTS yang berhutang untuk menyambung pelajaran. Mungkin kerajaan boleh memikirkan satu inisiatif, iaitu seperti mengenakan cukai yang tinggi kepada syarikat besar, seperti yang dilakukan di Brazil. Cukai yang tinggi ini dikutip dan akhirnya dijadikan sebagai satu sumber untuk menampung kos pendidikan percuma yang akan diberikan juga kepada rakyat-rakyat di Brazil. Mungkin Malaysia boleh ikut juga seperti langkah yang dibuat oleh Brazil, yang mana akhirnya akan memberikan satu pulangan yang baik kepada rakyat-rakyat di Malaysia, terutamanya kepada pelajar-pelajar dan juga golongan-golongan yang sangat mencintai ilmu. Kadang-kadang bila kita tanya pada pelajar-pelajar ini, mengapa pelajaran terhenti setakat STPM, setakat diploma, mereka mengatakan bahawa yuran pengajian pendidikan tinggi agak tinggi. Mereka tidak sanggup mengambil risiko untuk berhutang ataupun langsung tidak mampu untuk membiayai pengajian tersebut. Jadi mungkin kita akan kekurangan tenaga kerja yang mahir. Yang kedua, kerajaan atau pihak swasta boleh mencipta berbagai aplikasi yang efektif berkaitan pendidikan. Seperti di Brazil, ada satu aplikasi ataupun satu organisasi pendidikan yang sangat signifikan yang membantu murid-murid untuk mencapai keputusan yang cemerlang, iaitu adalah MiSalva ataupun Saya Salva, yang telah beroperasi selama lebih 10 tahun. Banyak membantu murid-murid di Brazil untuk mencapai keputusan yang cemerlang dan secara tak langsung memahirkan mereka dengan topik pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memperbanyakkan program pengajian sepanjang hayat bagi golongan dewasa untuk menyambung pelajaran ke universiti awam. Di Malaysia, bagi golongan dewasa, kebanyakannya tidak ada. Hanya pihak universiti swasta yang menyediakan program bagi golongan dewasa. Tetapi mengenakan yuran yang agak tinggi dan tidak mampu untuk sebahagian golongan untuk menyambung pelajaran. Tapi ada juga universiti awam yang menyediakan program pengajian bagi golongan dewasa, tapi sama juga yuran yang dikenakan agak tinggi, yang mungkin akan menyebabkan mereka sukar untuk membayar wang pendidikan tersebut.
Jadi kerajaan Malaysia boleh memikirkan ataupun mewujudkan satu universiti yang mempunyai program pengajian sepanjang hayat bagi golongan dewasa dengan kadar yuran yang agak rendah ataupun percuma bagi mereka untuk menyambung pelajaran. Rata-rata mereka golongan dewasa ini sangat berminat untuk menyambung pelajaran bagi melayakkan mereka untuk menaiki jawatan yang lebih besar dan juga lebih penting berdasarkan pengalaman kerja mereka. Tetapi disebabkan yuran yang agak tinggi yang menyebabkan mereka berhenti ataupun sekerat jalan. Jadi kerajaan mungkin boleh fikirkan tentang cadangan ini supaya sama-sama dapat membantu rakyat ke arah yang lebih baik. Sekian daripada saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.